Seperti mana saudara-saudari sedia maklum, isu kekurangan guru ini telah berlalutan sekian lama. Telah banyak kali dibincangkan, telah banyak kali didebatkan, dan kami di KPM telah meneliti perkara ini satu persatu dengan cukup mendalam. Cabaran utama dalam konteks pengambilan guru, kita sedar bahawa jika kita lihat terdapat kekurangan guru di sekolah rendah sebagai contoh. Antara cabaran utama dalam konteks ini adalah bekalan guru. Apabila pada tahun 2016 dibuat keputusan untuk mengurangkan pengambilan guru ke IPG, maka bekalan guru yang keluar dari sistem IPG pada waktu ini jauh lebih rendah daripada apa yang kita unjurkan. Selain daripada itu, kita lihat di luar sana, ramai anak-anak kita yang bertanya-tanya. Mereka telah mempunyai kelayakan dalam bidang pendidikan, tetapi tidak dipanggil atau tidak dapat ruang untuk mengajar. Antara cabaran utama dalam konteks ini adalah ketidakpadanan option mata pelajaran. KPM perlukan sejumlah guru untuk mata pelajaran tertentu, tetapi bekalan yang ada untuk mata pelajaran ini adalah amat terhad. Sebaliknya, bekalan untuk mata pelajaran yang mana optionnya telah penuh mungkin lebih ramai. Disebabkan ketidakpadanan ini, maka wujud keadaan di mana agak sukar untuk KPM mengambil guru-guru baru bagi memenuhi kekosongan yang ada. Jika kita lihat negeri, ini adalah data-data berdasarkan data yang kita ada, negeri yang mana jumlah kekosongan guru tertinggi. Dalam konteks ini, negeri seperti Sarawak, ya, bukan sahaja jumlah guru yang kurang itu tertinggi, tetapi juga peratusan pengisian itu rendah berbanding dengan tempat-tempat lain. Kita tak kata negeri lain tak ada kekurangan guru. Ianya berlaku di mana-mana. Namun begitu, ini antara 4 negeri yang kekurangannya lebih tinggi berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Dan kita sedar kekurangan guru ini memberi tekanan bukan sahaja kepada pentadbir sekolah, tetapi pada guru-guru di sekolah itu sendiri. Ini kerana mereka terpaksa memenuhi keperluan untuk mengajar anak-anak di sekolah itu dalam konteks keadaan di mana guru yang sepatutnya mengajar tidak dapat dipenuhi. Saudara-saudari sekalian, apabila kita bercakap tentang mata pelajaran, berdasarkan data-data yang ada dengan kami, kita lihat antara mata pelajaran dengan kekurangan guru yang tinggi. Ini antara mata pelajarannya. Jika kita lihat di sekolah rendah, saya rasa saudara-saudari pun tahu yang kita bercakap tentang guru bahasa Inggeris. Yang mana banyak sekolah yang tidak mempunyai guru bahasa Inggeris. Dalam konteks ini, subjek-subjek lain atau mata pelajaran lain termasuklah sejarah, pendidikan khas, di mana kita memberi penekanan kepada anak-anak kita, murid berkeperluan khas, dan kita terdapat keperluan untuk mengisi jawatan guru bagi pendidikan khas. Selain itu, pendidikan agama Islam, teknologi maklumat dan komunikasi, dan beberapa subjek lain. Ini adalah contoh antara subjek di mana kekurangan yang agak tinggi. Yang kedua, di sekolah menengah, ini adalah antara mata pelajaran yang mana kita menghadapi kekurangan guru yang tinggi. Jika kita lihat, kita kata bahasa Melayu, mungkin semua orang boleh mengajar. Tetapi berdasarkan maklumat yang kita ada, bahasa Melayu antara mata pelajaran di mana kekurangannya agak tinggi, selain daripada bahasa Inggeris dan mata-mata pelajaran lain. Saudari-saudari sekalian, selepas kita mengkaji dengan mendalam isu yang telah berlarutan sekian lama, seperti mana saya sebut tadi, dah lama dah bercakap tentang kekurangan guru ini. Tetapi apa penyelesaiannya? Apakah langkah kehadapan yang perlu diambil? Dalam konteks ini, pihak KPM telah duduk berbincang dengan JPA dan juga
Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP untuk melihat apakah kekangan yang ada dan apakah pendekatan yang boleh dilaksanakan. Izinkan saya jelaskan apakah pendekatan yang kita inginkan ataupun yang kita akan laksanakan. Saudara-saudari, isu kekurangan guru ini tidak akan dapat diselesaikan kalau kita masih melihat ataupun menggunakan pendekatan yang lama. Sebab itu, apabila kami kaji satu persatu, kita cuba fahami puncanya, kita cuba fahami di mana sebabnya, dan daripada situ kita lihat satu persatu, kita duduk berbincang. Nah, alhamdulillah, dalam konteks ini kita lihat bahawa pihak SPP telah bersetuju untuk mengadakan kolaborasi strategik dengan KPM dalam konteks pengambilan guru. Saudara-saudari, melalui pendekatan baru ini, kita dapati antara sebab, antara punca bekalan itu agak terhad apabila guru-guru dengan option tertentu hanya boleh mengajar subjek atau mata pelajaran tertentu sahaja. Dalam konteks lain, guru-guru ini juga boleh mengajar mata pelajaran yang berbeza ataupun mata pelajaran yang hampir dalam ruang lingkup yang sama. Sebab itu, apabila kita membuat kajian yang mendalam, kita dapati terdapat keperluan untuk kita mewujudkan kluster option mata pelajaran. Dengan kluster option mata pelajaran ini, kita akan dapat lihat bahawa kita susun kelayakan, kelulusan bakal-bakal calon ini berdasarkan kluster-kluster tertentu bagi membolehkan ruang ataupun pool ataupun sumber bekalan itu lebih luas, membolehkan kita memilih calon-calon yang berkelayakan untuk option-option yang diperlukan. Seterusnya juga kita akan mengadakan kepelbagaian dalam kaedah pelantikan. Jika sebelum ini pelantikannya tertumpu pada kaedah tertentu sahaja, dalam konteks ini kita akan adakan satu kepelbagaian di mana pelantikan itu dibuat berdasarkan satu pendekatan yang begitu holistik. Melihat apakah dalam keadaan tertentu, apakah kaedah yang boleh digunakan. Dalam keadaan berbeza, apakah kaedah yang boleh digunakan. Kita perincikan satu persatu pelbagai pendekatan ini bagi membolehkan apabila proses pengambilan dibuat, kita ambil kira segala pendekatan ini bagi mengatasi cabaran-cabaran yang telah saya sebut di awal tadi. Selain itu juga, kami dan SPP akan bekerjasama dalam konteks perkara-perkara berkaitan dengan pengurusan interview ataupun pengurusan pengambilan itu sendiri. Dalam konteks ini, kita akan bekerjasama dalam membekalkan panel penemu duga sebagai contoh. Dan juga kita akan bekerjasama dalam sudut logistik dan keurustiaan. Saudara-saudari, pendekatan ini merupakan satu pendekatan yang menyeluruh, satu pendekatan baru yang dibuat bagi membolehkan kita membuat satu pengambilan khas guru secara one-off. Ini bukan pengambilan biasa, ini adalah satu pengambilan khas guru secara one-off. Dalam proses ini, kita memerlukan kerjasama semua pihak dan alhamdulillah kita akan bekerjasama rapat dengan SPP bagi memastikan pengambilan khas guru secara one-off ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur. Berapa ramai? Kita akan mengambil seramai 18,702 orang pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG 41. Ini merupakan satu proses pengambilan yang cukup besar dalam satu tempoh yang singkat bagi memastikan supaya isu pengurangan guru ini dapat diselesaikan. Pengambilan besar-besaran ini adalah satu usaha dalam konteks KPM mencapai apa yang telah diletakkan ataupun apa yang telah dirancang di bawah Pelan Pemulihan Negara. Jika kita lihat cabaran utama kita untuk membawa keluar negara dalam konteks COVID-19 ini adalah dalam sektor pendidikan. Dengan pengambilan ini, maka kita dapat mengurangkan
bebanan guru-guru, khususnya guru-guru di sekolah di mana terdapat kekurangan guru pada waktu ini. InsyaAllah dengan adanya pengambilan baru ini, kita dapat mengatasi masalah tersebut bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran di waktu sukar ini dapat berlangsung dengan baik. Selain daripada itu, usaha ini juga dapat memberi ruang pekerjaan kepada anak-anak kita, graduan universiti yang berminat dalam mengajar di sekolah dalam sektor pendidikan dan mempunyai kelayakan seperti mana yang ditetapkan. Saudara-saudari, iklan pengambilan khas ini akan dikeluarkan oleh pihak SPP pada 7 Julai 2021. Jadi kita maklumkan lebih awal pada saudara-saudari di luar sana untuk membolehkan saudara-saudari memaklumkan kepada bekas-bekas murid sebagai contoh, ataupun ibu bapa maklumkan kepada anak-anak untuk membuat persediaan bagi membolehkan apabila iklan dibuka kelak, anak-anak kita boleh terus mengisi borang yang akan disediakan. Saudara-saudari, penempatan secara berperingkat akan dibuat mulai Oktober 2021. Jika kita lihat proses ini bukan satu proses yang mudah. Ianya bukan satu pengambilan biasa. Pengambilan seramai lebih 18,000 orang guru dan perlu diselesaikan dalam satu tempoh yang singkat. Oleh yang demikian, untuk memastikan supaya usaha ini menjadi kenyataan dan dapat memastikan bahawa kita dapat menyumbang kepada penambahbaikan kualiti pendidikan di negara kita, maka insya-Allah kami di KPM akan terus bekerjasama dengan SPP bagi memastikan supaya kita dapat melaksanakan perancangan yang telah ditetapkan ini dengan teratur dan terancang. Berkaitan dengan isu one-off pengambilan guru ni, Datuk, adakah pada tahun-tahun mendatang guru-guru ni akan diambil ataupun pihak KPM ambil secara one-off, iaitu 18,000 ni, dan kemudian akan ada gap lagi, iaitu pada tahun-tahun akan datang mungkin tak ambil lagi ke, atau macam mana, Datuk? Okey, terima kasih Fazma atas soalan tersebut. Soalannya, adakah kita ambil yang ni lepas ni tak ambil? Tidak. Apa yang kita lakukan yang kita akan lakukan adalah untuk menutup jurang yang telah lama ada ini. Jadi seperti mana saya sebut tadi, terdapat kekurangan. Jadi dengan pengambilan lebih 18,000 ini, kita akan tutup jurang yang sedia ada ini bagi membolehkan kita wujudkan satu asas yang mana kita boleh bergerak ke hadapan. Daripada asas ini, bila kita kurangkan kekurangan ini, pada tahun-tahun yang mendatang dia akan ada juga guru bersara awal, guru yang memang bersara wajib dan sebagainya. Akan ada keperluan untuk menambah. Tapi itu adalah pertambahan yang boleh diuruskan dengan lebih mudah kerana jumlah guru yang bersara, sama ada bersara wajib atau bersara mengikut option, adalah agak stabil berdasarkan rekod-rekod yang kita ada sebelum ini. Oleh yang demikian, apa yang berlaku pada hari ini adalah untuk kita rapatkan jurang ini terlebih dahulu, dan dengan baseline ini kita akan bergerak ke hadapan. Sekiranya terdapat keperluan untuk mengisi guru-guru yang bersara, guru-guru yang sama ada secara option ataupun secara bersara wajib, kita akan laksanakan. Pada masa yang sama, kita akan ada juga keperluan untuk mengambil guru-guru baru apabila terdapat sekolah-sekolah baru dibuka. Yang itu pun akan ada pengambilan baru. Jadi untuk menjawab soalan Fazma tadi, ianya bukan kata dah tak ambil yang ni, lepas ni tak ambil cikgu, tidak. Ini adalah untuk menutup jurang yang telah lama ada ini, jurang kekurangan ini, kita tutup dulu, kemudian kita kembali kepada asas yang sepatutnya untuk kita terus bergerak ke hadapan, dan pengambilan itu akan diambil berdasarkan keperluan pada tahun-tahun yang mendatang, insya-Allah. Hello. Ya, silakan. Adakah pengambilan kali ini akan lebih fokus kepada mengisi kekosongan kriteria kepada guru-guru yang seperti bahasa Melayu untuk sekolah rendah, akan lebih fokus pada situ sahaja? Ataupun kriteria ni lebih terbuka kepada mana-mana mata pelajaran? Okey. Jadi apa yang penting adalah kita melihat kekosongan dalam mata pelajaran yang paling kritikal. Kita akan susun mengikut prioritinya, mengikut keperluan, dan kita akan maklumkan dalam iklan nanti tentang apakah option atau mata pelajaran yang
yang kita akan usaha untuk dapatkan calonnya. Jadi insya-Allah kita akan letakkan dalam iklannya nanti. Apa yang penting pada waktu ini adalah untuk kita memberi tumpuan pertama sekali untuk menutup gap itu sendiri, menutup jurang kekurangan itu sendiri pertama. Yang kedua adalah mata pelajaran mana yang menyumbang kepada jurang kekurangan ini, dan inilah yang kita akan berikan tumpuan utama insya-Allah. Terima kasih.